Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah yang sejak azali Allah taala zahirkan, Allah taala jadikan kita bersama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tauhid khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Seperti biasa kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah. Kita baca bersama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, yang berusaha Tuan Pengerusi Masjid Kampung Kopok Baru, yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Masjid, Barisan AJK Masjid, yang dikasihi Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah, saya berpesan pada diri saya dan tuan-tuan bahawasanya dunia ni hanya sementara, akhirat julah yang kekal selama-lamanya. Kejayaan kita dalam tauhid yang betul, dalam amal yang betul. Oleh itu, marilah kita terus belajar dan ulang kaji dan beramal, insya-Allah. Baik, cukup untuk saya kongsikan kelebihan ilmu daripada kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatil Qulub bagi Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani, ulama Kelantan, yang telah beliau nukilkan daripada kitab Lubabul Hadis, Saripati Hadis, karangan bagi Syekh Al-Alim Al-Allamah Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Asalnya tulisan Jawi, sudah dialih ke tulisan Rumi oleh Ustazah Nur Ain binti Abu. Ke surat 18, dan sabda Nabi SAW lebih kurang mafhumnya, belajar olehmu akan ilmu, maka bahawasanya belajar ilmu itu kebajikan, dan menuntut akan dia itu ibadat, dan muzakarah akan dia itu tasbih, dan bahas daripadanya jihad, iaitu seperti perang sabil, dan mengajar akan dia bagi orang yang tiada tahu itu sedekah. Nah, itu antara kelebihan menuntut ilmu tuan ya. Dan daripada Nabi SAW bersabda, lebih kurang mafhumnya adalah bagi Allah Ta'ala pada tiap-tiap hari dan malam 1000 rahmat, 999 bagi ulama dan bagi segala orang yang menuntut ilmu, dan rahmat yang satu bagi segala manusia yang lain daripada mereka itu. Dan sabda Nabi SAW, al-ilmu khazainu mafatihuha as-su'alu fas'alu fa innahu yu'jaru fihi arba'atun as-sa'ilu wal-alimu wal-mustami'u wal-muhibbu lahu. Artinya lebih kurang, ilmu itu beberapa perbendaharaan. Anak kuncinya bertanya, maka tanya olehmu, maka bahawasanya diberi pahala padanya akan 4 orang. Pertama, orang yang bertanya. Kedua, orang alim. Ketiga, orang yang mendengar. Keempat, orang yang kasih, iaitu suka bagi mereka itu. Demikianlah beberapa hadis ya, tentang kelebihan-kelebihan belajar ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita dengar ni semakin menguatkan semangat kita untuk belajar dan ulang kaji, dan kita sampaikan kepada saudara kita yang lain, insya-Allah. Baik, mari kita sambung pembacaan kitab Aqidatun Najin fi Ilmi Usuluddin bagi Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani, yang juga dikenali dengan nama Tuan Minal, iaitu kitab syarah bagi kitab
Matan Ummul Barahim bagi Imam Sanusi, salah satu kitab syarah bagi Matan Sanusi. Asalnya tulisan Jawi sudah dialih ke tulisan Rumi oleh Ustazah Nur Ain binti Abu. Pada tangan saya muka surat 130. Itu Masjid Taman Sibri Perdana. Silap. Maaf Muka surat 144 Adapun perbuatan yang ittirariyah, ni pada bab apa? Kita ambil sikit yang lepas supaya kita dapat faham. Yang ini Allah jua tunggal satu, esa dengan mengadakan hamba-Nya. Hanya Allah yang mengadakan hamba-Nya, yang menjadikan hamba-Nya, dan menjadikan segala perbuatan yang keluar daripada hamba-Nya, dan hanya Allah yang menjadikan perbuatan hamba. Sama ada perbuatan yang ikhtiyariyah, yang sengaja, dan perbuatan yang ittirariyah, yang tak sengaja. Contoh sengaja, berjalan, berlari, diri, duduk. Contoh perbuatan yang tak sengaja, degupan jantung, kelipan mata. Itu atas mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mazhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab yang benar dalam ilmu tauhid. Sama ada perbuatan yang sengaja atau perbuatan yang tidak sengaja, itu Allah yang jadikan. Perbuatan makhluk ni, yang sengaja tu, yang tak sengaja tu, itu Allah yang jadikan. Bersalahan, tak sama, berlainan pendapat, berlainan akidahnya, sesat akidahnya bagi Mu'tazilah. Berkata ia, fahaman Mu'tazilah, perbuatan yang ikhtiyariyah itu, perbuatan yang sengaja tu, buat baik ke nak buat jahat ke, yang sengaja, itu bukan Allah yang menjadikan, tetapi perbuatan hamba bagi dirinya. Makhluk sendiri yang menjadikan perbuatannya yang sengaja. Itu fahaman sesat Mu'tazilah. Janganlah kita berfahaman dengan fahaman Mu'tazilah, iaitu salah satu fahaman Mu'tazilah, perbuatan yang sengaja tu makhluk sendiri yang buat, bukan Allah yang buat. Adapun perbuatan yang ittirariyah itu perbuatan yang tidak sengaja, degupan jantung, kelipan mata, keluar masuk nafas. Itu muafakat sama antara Ahli Sunnah wal Jamaah dan Mu'tazilah. Yang ini dua-dua sama dari segi perbuatan yang tidak sengaja tu perbuatan Allah sendiri, Allah yang jadikan. Maka telah lalu sebutnya bahawa yang mu'tamadnya, yang mu'tamadnya tu yang tak boleh dipertikaikan lagi, tiada jadi kafir Mu'tazilah. Fahaman Mu'tazilah ni tak jadi kafir. Yang beriktikadnya seperti demikian itu, iaitu salah satu iktikadnya perbuatan yang sengaja tu bukan Allah yang jadikan, makhluk sendiri yang jadikan. Tetapi fasik kok, berdosa besar, lagi haram. Dia dah buat perkara yang haram, haram dari segi tauhid. Maknanya Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain tak pernah berakidah perbuatan yang sengaja itu bukan Allah yang jadikan, tetapi makhluk sendiri yang jadikan. Maka apabila kita ketahui akan sekalian itu perbuatan Allah Ta'ala juga, jadi kembali semula fahaman yang betul, iaitu segala perbuatan tu Allah Ta'ala yang jadikan, maka tiada memberi bekas segala sebab yang beradat. Jadi sebab-sebab yang beradat, kebiasaan yang yang ada, itu tiada memberi bekas, tak memberi kesan. Seperti api tiada dapat menghanguskan. Ini cerita tauhid, tuan-tuan. Maknanya kalau dari segi kita bahaskan tentang kereta, ini dah cerita enjin kereta. Maknanya dalaman. Kalau luaran kita bahas tentang tayar,
body kereta tu maknanya kalau nak dicontohkan, sebuah kereta kalau ditengok dari luar, yang menggerakkannya ialah tayar. Kita nampak tayar lah yang gerakkan kereta. Tapi yang sebenar-benar yang menggerakkan kereta tu ialah enjin. Maknanya kalau ada tayar, enjin tak ada atau enjin rosak, tak bergerak kereta, kecuali turun bukit lah, konak turun bukit kan. Jadi enjin tu yang sebenar-benarnya menggerakkan tayar tu, naik bukit pun boleh gerak kalau enjinnya hidup. Tapi ingat, kalau tayar tak ada pun enjin ada, enjinnya enjin Ferrari, tayarnya tak ada pun tak boleh gerak, bunyinya kan. Ferrari macam mana? Saya pernah dengar kat masa belajar kat UKM tu, ada orang pergi kerja buat Ferrari. Tuan-tuan lupa lah bunyi tu kan. Tak jalan pun saja dia press nak beritahu naik Ferrari kan. Saja press tu kan. Kalau tayar tak ada, enjin Ferrari sekalipun pun tak boleh gerak. Maknanya dua-dua kena ada. Begitu juga fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita percaya dalam hati tentang hakikat tauhid, kejadian sebenar. Dan pada zahir pula, zahir syariat, kita pegang juga. Maknanya setiap sesuatu tu kita wajib berusaha. Itu zahir syariat. Contoh hakikat kejadian yang sebenar, rezeki sudah ditetapkan. Jodoh sudah ditetapkan, ajal maut sudah ditetapkan. Itu dari segi hakikat tauhid. Dari segi zahir syariat, wajib kita berusaha cari rezeki dalam bab ibadat. Tak, baru ni ada perkahwinan beramai-ramai jawatan agama buat. Bukan baru ni, semalam adik saya masuk sekali yang 155, cuma tak masuk TV je. Masuk TV 3 tu semalam, cuma dia tak, kamera tak kat saya kan. Dia kat fokus pada pengantin je lah, wali buat apa gambar kan. Jadi apa nama ni, jodoh sudah ditetapkan, tapi kena cari. Maksud cari macam apa nak, tu sebab dalam ilmu fikih ada boleh tengok muka dan tapak tangan. Bakal isteri dibenarkan boleh. Kan, saya tak nak, saya terima je, redha. Betul ni redha je ni. Betul ke tak ni? Jangan, awak jangan. Kang dah sah kang. Ada pula. Ini bukan main-main, ini bukan nak apa sehari dua hari, ini nak bertahun-tahun kalau boleh sampai akhir hayat. Ya tak? Itu sebab dibenarkan lihat muka dan tapak tangan. Dalam ilmu fikih ibadat ada disuruh, memang disuruh. Rezeki wajib cari nafkah kan. Kemudian ajal maut memang dah tetap, tapi disuruh jaga nyawa. Antara 6 perkara disuruh jaga tu harta, agama, harta. Salah satunya nyawa wajib dijaga. Alah, naik motor dekat je masjid kamu kopuk dengan apa nama ni, kan, tak payah pakai helmet. Contoh kan. Tapi kalau lalu jalan raya kena pakailah untuk keselamatan. Memang disuruh jaga nyawa. Baik. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah pegang dua-duanya, zahir syariat dan hakikat tauhid. Kalau pegang salah satu, kalau kereta tadi tu salah satu tak ada, enjin tak ada, tayar ada, ataupun tayar tak ada, enjinnya ada, tak boleh jalan keretanya. Jadi kalau tauhidnya, dari segi tauhidnya betul, zahir syariat tak pegang pun salah, sesat. Kalau pegang zahir syariat saja, tak pegang hakikat tauhid pun sesat. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah pegang dua-dua. Baik. Jadi ini cerita enjin kereta, cerita hakikat tauhid. Api tiada dapat menghanguskan. Yang kejadian yang sebenar, yang sebenar-benarnya hakikat tauhid, api itu tak boleh menghanguskan. Dan sikil, yakni pisau, tiada dapat memutuskan.
Yang sebenarnya pisau tu tajam macam mana sekalipun, bukan dia yang memutuskan, dia tak boleh memutuskan. Dan makanan tidak dapat mengenyangkan. Nasi tu, nasi Arab ke, maklubah apa nama dia tu, apa nama baru ni, ada ibu bapa yang berada sikit lah, dia belanja semua cikgu. Wah, semua cikgu dia belanja. Tapi cikgunya 11 orang, boleh lah. Kalau cikgu 20 orang, 30 orang mungkin tak tahulah kan. Jadi 11 orang cikgu dibelanja makan, makanlah. Satu yang cikgu perempuan, satu pinggan tu kongsi 3 orang. Itu tak habis. Dia ngulur kat saya. Hakim, aku dah makan satu pinggan ni. Ngulur lagi. Lepas tu kau ni kutuk-kutuk pula. Hakim dah berapa bulan tu, dah berapa bulan ngandung tu. Sabar je lah. Kau tang makan, kau ngulur-ngulur, kau tak habis. Dia pakai sudu lah kan, tak habis. Dia ambil pinggan lain. Dia tahu dia tak habis tu dia tak cepuh pakai tangan, pakai sudu, ambil makan bagi pinggan lain, tak habis, ulu kat cikgu lelaki. Cikgu lelaki ni dah perutnya dah mengandung 3 bulan 4 bulan semua. Aduh. Baik. Jadi makanan tidak dapat mengenyangkan, hakikat sebenar. Tak kira lah nasi apa sekalipun, nasi Arab ke, nasi Melayu ke. Tapi nasi Arab kalau dekat Malaysia ni, dia tak boleh nasi Arab pure betul Arab. Kawan sekerja saya tu baru balik haji, dia kata nasi Arab tak macam ni banyak sangat rempahnya ni, banyak sangat tu ni. Orang Melayu kalau nasi Arab betul-betul Arab betul punya nasi, tak makan nanti, restoran tak hidup. Dia kena ada selera Melayu juga sikit. Hakikat sebenar, makanan tiada dapat mengenyangkan dan air tiada dapat memuaskan dahaga. Jadi macam mana penyelesaian ni? Makhluk tak berkuasa ni. Ada golongan yang mengatakan Allah pinjamkan kuasa pada makhluk. Ada yang golongan yang percaya nasi tu minta izin dengan Allah untuk mengenyangkan makhluk. Macam-macam segala jenis fahaman disusun untuk menyesuaikan dengan Allah berkuasa, makhluk tak berkuasa. Tetapi penerangan dalam kitab para ulama ahlu sunnah wal jamaah, walaupun ini kitab-kitab Melayu diambilan dari kitab-kitab Arab, dan kitab-kitab Arab tersebut penuh dengan dalil Quran hadisnya, bukan rekaan. Ini bukan cerita karangan siapa yang paling baik, karangan siapa yang cemerlang, tak. Ini bukan karangan, ini ambilan daripada Quran hadis juga. Jadi penerangan yang sebenar, Allah berkuasa, makhluk tak berkuasa, pada zahir pandangan mata kasar. Kat sini dia tak terangkan tentang zahir itu, tuan-tuan, tapi dalam kitab-kitab Arab yang lain, kitab tauhid yang lain diterangkan zahir. Ada zahir syariat dan hakikat tauhid. Contohnya kitab Tahqiqul Maqam ataupun kitab Fathul Majid, Tuhfatul Murid, disebutkan ayatnya pendek saja. Mukhtarun zahiran wa majburun batinan. Pada zahir seolah-olah memilih, boleh buat sendiri. Hakikat kejadian yang sebenar terpaksa, makna Allah yang tentukan kehendak makhluk dan Allah yang gerakkan perbuatan makhluk. Allah Ta'ala yang jadikan perbuatan makhluk. Itu jawapannya. Maknanya kalau dibuat ayat, api tak berkuasa, Allah berkuasa, api tak berkuasa. Pada zahir pandangan mata kasar seolah-olah api itu menghanguskan. Hakikat kejadian yang sebenar, Allah yang menghanguskan, bukan api. Allah berkuasa, pisau tak berkuasa. Pada zahir pandangan mata kasar seolah-olah pisau itu ada kuasanya memutuskan. Hakikat kejadian yang sebenar, Allah yang memutuskan, bukan pisau. Allah berkuasa, makanan tak berkuasa. Pada zahir pandangan mata kasar seolah-olah makananlah yang mengenyangkan, air minuman itulah yang menghilangkan dahaga. Hakikatnya kejadian yang sebenar, Allah yang mengenyangkan, bukan makanan. Air Allah yang menghilangkan dahaga, bukan air. Itu penerangan dalam kitab-kitab tauhid.
Maka telah lalu hukum orang yang beriktikad, percaya, yakin, memberi bekas segala sebab yang beradat dengan zatnya, atau memberi bekas dengan kuah, kuasa. Kuat kat sini kuah, maknanya kuasa yang dihantarkan padanya itu. Maknanya hukum kalau seseorang mengatakan memang makhluk tu sendiri yang dikuasa, hukumnya yang lepas dah diterangkan, iaitu sepakat ulama kata kafir siapa mengatakan makhluk tu sendiri yang dikuasa. Kalau Allah Ta'ala berikan kuasa pada makhluk, memberi bekas dengan kuah yang dihantarkan padanya itu, Allah pinjamkan kuasa pada makhluk, nescaya itu fahaman Mu'tazilah. Ada dua pendapat daripada ulama. Satu pendapat yang kuat mengatakan tak kafir tapi ahlul bid'ah, maknanya dia telah melakukan apa yang Rasulullah SAW dan para sahabat tak pernah buat, iaitu beriktikad Allah pinjamkan kuasa pada makhluk. Pendapat yang kedua, pendapat yang lemah, mengatakan fahaman Mu'tazilah, Allah pinjamkan kuasa pada makhluk, ini jatuh murtad kafir. Dua pendapat ada ulama. Dan dua-dua pendapat ni pendapat yang tak baik lah, yang negatif lah. Walaupun yang pendapat yang kuat mengatakan tidak kafir, iaitu pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Abul Hasan Al-Ash'ari kata tak kafir. Kenapa? Apa dalilnya Mu'tazilah Allah pinjamkan kuasa pada makhluk ni tak kafir? Sebab dia masih kata kuasa itu daripada Allah. Kemudian Imam Abu Mansur Al-Maturidi kata kafir fahaman ini, murtad fahaman Allah pinjamkan kuasa pada makhluk. Apa dalilnya? Imam Abu Mansur Al-Maturidi kata kalaulah kuasa Allah itu boleh dipecah-pecahkan, dibagi-bahagikan pada makhluk, nescaya sudah tidak esa Allah pada sifat-sifatnya. Maknanya sifat Allah tu dah terpecah, bukan kata dua. Kalau Allah pinjamkan kuasa pada makhluk, berapa banyak makhluk? Bukan pecah dua lagi dah. Lebih. Tak terkira kita pun tak terkira berapa banyak makhluk. Berapa banyak makhluk kita pun tak tahu. Baik. Wajib iktikad Allah memberi taufik. Subtopik yang seterusnya, wajib kita percaya yakin Allah yang memberi taufik. Dan lagi wajib kita iktikadkan, percaya, yakin dalam hati pula Allah Subhanahu wa ta'ala memberi taufik, iaitu memberi kuasa atas mengerjakan taat bagi segala hamba-Nya yang dikendakinya sampai kepada keredaannya dan kasih-Nya. Dan demikian lagi Allah Ta'ala yang mendirikan khizlun atas seorang yang ini hina, iaitu tiada kuasa pada mendirikan taat dan kuasa atas mengerjakan maksiat bagi segala hamba-Nya yang dikendakinya, jauhnya daripada keredaannya dan kasih-Nya. Taufik, hidayah dan hizlun, hina tu Allah Ta'ala yang jadikan. Dan kata Syekh Al-Laqani pula, fa khadilun liman arada bu'dahu wa munjizun liman arada wa'dah. Artinya maka menghinakan ia, yakni Allah, akan orang yang menghendaki ia akan jauh daripada rahmat-Nya, dan menunaikan ia, yakni Allah, akan janji bagi orang yang berkehendak ia akan menyempurnakan janji kebajikan. Seorang yang Allah hinakan, dan seorang yang Allah Ta'ala beri petunjuk, itu kehendak Allah, ikut kehendak Allah. Makna kalau bahasa kasarnya, ikut suka hati Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak ada hati, maknanya ikut suka Allah Ta'ala, ikut kehendak. Bahasa kitab, ikut kehendak Allah. Dan khadilun itu daripada khudlanun, dan maknanya pada lughah, pada bahasa, meninggalkan tolong, maknanya tak menolong. Dan pada syarak, dari segi istilah, menjadikan oleh Allah Ta'ala akan maksiat, dosa pada hamba-Nya yang dikehendak Allah, jauh daripada redha-Nya dan kasih-Nya. Maksiat itu Allah Ta'ala yang jadikan. Dosa, maksiat tu dosa, bukan maksiat tu zina saja. Segala jenis dosa tu maksiat bahasa Arab.
menjadikan oleh Allah Ta'ala akan maksiat, ini dosa pada hamba-Nya yang dikehendak Allah, jauh daripada redha-Nya dan kasih-Nya. Nampak? Ya? Ini ayat ni satu je ayatnya ni, tapi dia punya nak masukkan dalam hati ni, ya? Tak semua orang boleh terima. Dosa tu Allah Ta'ala yang jadikan. Pasal apa? Sudah ada fahaman lain dalam hati dia, iaitu yang baik Allah jadikan, yang jahat bukan Allah yang jadikan. Bila ada fahaman begitu, nak masukkan fahaman yang baik dan buruk tu Allah yang jadikan, dah susah. Dah susah. Sedangkan yang kita dah belajar dalam kitab ni, kita dah baca, fahaman yang baik itu Allah yang jadikan, yang buruk tu bukan Allah yang jadikan, makhluk sendiri, itu fahaman Mu'tazilah, fahaman sesat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada fahaman yang sesat, insya-Allah. Dan erti munjizun ila akhir, itu memberi ia, yakni Allah, bagi orang yang berkehendak ia dengan dia akan kebajikan. Kebajikan itu kebaikan. Akan barang yang menjanji ia, yakni Allah, akan dia dengan kebajikan itu, seperti pahala bagi orang yang mengerjakan taat, kerana bahawasanya Allah Ta'ala menjanjikan ia akan orang yang mukmin dengan syurga, tiada bersalahan pada syarak qata'an, kerana firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yukhliful mi'ad. Shadaqallahul azim. Artinya lebih kurang bahawasanya Allah Ta'ala tiada menyalahi ia akan janji. Surah Ali Imran ayat 9. Allah Ta'ala tidak memungkiri janji. Seperti barang yang berkata akan dia oleh setengah mufassirin, ahli tafsir. Satu mufassir, ramai mufassirin. Maka jikalau menyalahi ia, ini Allah akan memberi yang dijanjikan dengan dia, nescaya lazim dusta dan bodoh. Kalau Allah Ta'ala mungkir janji, nescaya Allah Ta'ala itu dusta, bohong dan bodoh, tidak berilmu. Maka menyalahi pada janji kebajikan itu kekurangan yang wajib suci, bersih Allah Ta'ala daripadanya. Jadi mungkir janji itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Sebab itu adalah sifat kekurangan. Yang mungkir janji itu makhluk. Mungkir janji itu makhluk. Sebut datang pukul 8, pukul 9, on the way nya pukul 9. On the way nya tu baru nak keluar rumah. On the way tu dalam perjalanan, baru nak keluar rumah. Baik. Dan ini muafakat atasnya oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kedua-dua Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi katakan Allah Ta'ala tidak memungkiri janji. Dan adapun janji membalas kejahatan, maka harus menyalahi padanya di sisi Asy'ariyah. Kerana menyalahi padanya itu tiada dibilangkan kekurangan. Bagi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari kata, janji membalas kejahatan tu Allah Ta'ala boleh menyalahi. Maknanya tak balas. Maknanya orang buat jahat, Allah Ta'ala tak balas dengan dosa, Allah Ta'ala tak balaskan dengan neraka, itu boleh menyalahi, kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Tetapi dibilangkan kemuliaan yang dipuji, itu bukan mungkin janji, itu mulia. Maknanya memaafkan. Yang dipuji dengan dia, itu sifat yang mulia. Dan sesungguhnya diiktirad akan harus menyalahi akan janji kejahatan itu dengan lazim pada yang amat banyak. Setengah daripadanya dusta pada khabar Allah Ta'ala, padahal sesungguhnya telah berdiri ijma', kesepakatan ulama' atas suci khabar Allah Ta'ala daripada dusta. Dan setengah daripadanya bertukar perkataan Allah Ta'ala, dan sesungguhnya firman-Nya
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yubaddalul qawlu ladayya. Shadaqallahul azim. Kita tuliskan di surah apa Artinya tiada bertukar perkataan di sisiku, dan setengah daripadanya mengharuskan tiada kekal kufar itu di dalam neraka, dan iaitu menyalahi akan barang yang berdiri atasnya beberapa dalil qat'iyah yang putus daripada kekal mereka itu padanya. Maka dijawab daripada iktirad yang pertama, pertanyaan ataupun masalah yang pertama, dengan bahawa Tuhan yang karim, yang mulia, apabila berkhabar ia dengan janji kejahatan, maka yang layak dengan kemuliaannya bahawa dibinakan khabarnya dengan dia atas ta'liq dengan masyiah, dan jika tiada mensoreh ia dengan masyiah itu sekalipun. Maka apabila berkata oleh Tuhan yang karim, yang mulia itu, sesungguhnya aku azab akan Zaid umpamanya, maka berniat ia jikalau aku kehendak bersalahan janji kejahatan, maka bahawa yang layak dengan kemuliaannya bahawa dibinakan khabarnya dengan dia atas putus, yakni tiada niat ta'liq. Telah bersabda Nabi SAW, man wa'adahu Allahu ala amalin sawaban fahuwa munjizun lahu, wa man aw'adahu ala amalin iqaban fahuwa bil khiyari insya'a azabahu wa insya'a ghafara lahu. Artinya lebih kurang, jadi ayat Quran tu ditafsirkan dengan hadis. Barang siapa menjanji akan dia oleh Allah atas suatu amal akan balasan, maka iaitu menunai baginya. Dan barang siapa menjanji ia, ini Allah, akan dia atas amal yang maksiat, ini dosa, akan azab, maka iaitu dengan khiyar, pilihan. Jikalau menghendaki ia, nescaya menyiksa ia akan dia, dan jikalau menghendaki ia, ini Allah, nescaya mengampuni ia baginya. Jadi yang banyak-banyak tadi itu, kalau Allah Ta'ala janji buat baik dapat pahala, itu Allah Ta'ala tunaikan. Tapi kalau Allah Ta'ala janji siapa buat jahat akan dibalas dosa dan masukkan neraka, itu boleh Allah Ta'ala beri dosa dan masukkan neraka, dan boleh Allah Ta'ala ampunkan, tak beri dosa, dan Allah Ta'ala ampunkan dosa dan selamatkan daripada api neraka. Dan dijawab daripada iktirad yang kedua dengan bahawa yang tertegah itu hanya sesungguhnya ia menukarkan perkataan pada janji menyiksa akan kufar atau orang yang tiada berkehendak Allah Ta'ala daripada maafkan dia. Maka bermula firman Allah Ta'ala yang tadi, ma yubaddalul qawlu ladai, itu ditanggungkan atas demikian itu. Dan dijawab daripada iktirad yang tiga, persoalan yang ketiga, dengan bahawa seharus bersalahan wa'id, yakni janji buruk, yakni janji kejahatan itu pada barang yang apabila ada ia warid pada barang yang harus maaf daripadanya, maka tiada menafikan kekal kufar itu di dalam neraka, maka bahawasanya tiada harus maaf daripada kufur itu. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Shadaqallahul azim. Artinya lebih kurang bahawa Allah Ta'ala tiada mengampuni ia akan bahawa disekutukan dengan dia. Orang-orang yang mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah, dan mengampuni ia akan barang yang lain daripada yang demikian itu bagi orang yang dikehendakinya. Surah An-Nisa ayat 48. Dan ayat ini qayyid, ada kaitan bagi firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Shadaqallahul azim. Artinya lebih kurang bahawa Allah Ta'ala mengampuni ia akan segala dosa sekaliannya. Surah Az-Zumar ayat 53. Jadi dalam ayat yang tadi Allah Ta'ala tak ampunkan dosa syirik. Yang ayat yang bawah ni pula Allah Ta'ala ampunkan segala dosa. Nampak macam berbeza, macam bertentangan.
Dan telah menjalani oleh Maturidiyah kepada bahawasanya tertegah menyalahi wa'id itu janji jahat, janji kejahatan itu seperti barang yang tertegah menyalahi wa'dun jua, iaitu janji kebajikan. Jadi kedua-dua ayat ini betul, dan ayat yang atas tadi itu menafsirkan ayat yang bawah. Maknanya semua dosa kecuali syirik. Tapi Imam Abu Mansur Al-Maturidi kata bahawasanya tertegah menyalahi wa'id itu seperti barang yang tertegah menyalahi wa'dun jua, itu janji kebaikan. Dan tiada datang iktirad, persoalan demikian bahawa wa'id itu disalahi pada orang mukmin yang diampuni baginya kerana bahawa ayat yang warid yang datang Quran hadis dengan umum wa'id janji kejahatan itu dikeluarkan daripadanya orang mukmin yang diampuni baginya. Dan adapun mukmin yang tiada diampuni baginya, maka tidak dapat tiada, ini mesti daripada meluaskan wa'id padanya. Maka kata mereka itu tidak dapat tiada daripada meluluskan wa'id itu, janji jahat, dosa dan neraka. Dan jikalau pada seorang sekalipun, hanya sesungguhnya zahir ia atas kalam Maturidiyah. Makna cerita berbeza pendapat dengan Imam Abul Hasan Al-Ash'ari tadi. Sama wa'ad dengan wa'id, janji baik dan janji buruk tu sama. Dan terbina atas khilaf antara Asy'ariyah dan Maturidiyah itu bahawasanya sah atas kaul Asy'ariyah itu. Jadi dalil Asy'ariyah itu lebih diterimalah dengan dalil Allahumma ighfir li jami'il mu'minina jami'a dzunubihim. Hai Tuhanku, ampun olehmu bagi sekalian mukminin akan sekalian dosa mereka itu. Dan tiada sah yang demikian itu atas kalam Maturidiyah. Maka zahir bahawa khilaf itu hakiki, dan jika menjadikan akan dia oleh setengah mereka itu akan khilaf lafzi sekalipun. Baik, nak cerita perbezaan antara Maturidi dan Asy'ariyah, Maturidiyah dan Asy'ariyah tentang janji baik dan janji buruk. Tapi yang Imam Abul Hasan Al-Ash'ari kata janji baik insya-Allah Allah tunaikan. Kalau janji buruk Allah Ta'ala boleh ampunkan dan boleh Allah Ta'ala tunaikan juga, beri dosa dan masuk neraka. Jadi cukuplah kata tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang kita dengar, baca jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.